Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okey, seperti yang korang tengok tajuk pun, korang dah tahu aku nak share tentang apa. Jadi untuk ringkaskan cerita ni, aku akan cerita terus kisah yang terjadi. Okey, dulu aku ada kenalan dengan seorang Chinese ni. Kita orang berkenalan di WeChat. Okey, starting aku kawan dengan dia tu, masa tu punca daripada posting aku lah. Okey, of course kita orang kawan daripada look around and berkawan-berkawan. Aku macam tak sedar lah kehadiran dia, sebab dulu bagi aku bila aku look around, macam orang nak add aku accept, and then ada yang chat, ada yang tak chat. Dia ni one of yang tak pernah chat aku tau. Maksudnya dia just dalam list friend aku je. Lepas tu satu hari tu, aku ada buat posting tentang aku pergi paranormal, macam satu tempat lah, aku post kat WeChat aku tu. So dia tengok and dia komen. Itu adalah first time conversation aku dengan dia tau. So cara dia komen tu, macam dia tahu juga beberapa perkara tentang paranormal ni. Jadi aku macam, oh macam best juga kan. Kita orang reply komen. Lepas tu dia terus PM aku. So aku pun macam, oh dia betul-betul nak tahu and dia memang suka. Sebab dia sampai PM aku kan. So aku reply dengan dia. Start daripada tu kita orang berkenalan dan berlarutan. Sedar tak sedar 2 tahun jugalah aku kawan dengan dia masa tu. Kawan aku ni, dia chef tau. Jadi dia ni ada juga pengalaman macam benda-benda yang seram-seram lah. Sebab dia pernah jadi chef dekat kapal. Dia pernah jadi chef dekat satu hotel yang terkemuka. So dekat luar negara tau. So dia bila pernah kita orang jumpa, lepak minum-minum, kita orang bertukar cerita. Lepas tu bila borak-borak, tapi masa tu dia tak tahu yang aku ni memang boleh nampak benda-benda tu tau. Sebab aku macam nak cakap direct kan, aku tak tahu nak istilahkan aku ni kategori mana. Sebab agama dia berlainan dengan kita. Jadi aku tak tahu kefahaman dia terhadap aku macam mana. So aku tak ceritalah tentang tu. Aku just share pengalaman aku pergi paranormal. Lepas tu pengalaman-pengalaman yang mengerikan macam tu je lah. Aku just share macam simple-simple. Aku tak cakap yang aku ni memang sentiasa kerap nampak apa semua tu. Aku just share beberapa perkara sahaja. Jadi faham dia macam tu je lah. Aku ni seorang yang sukakan misteri and aku pernah juga nampak-nampak macam tu. So dia tak tahu yang aku ni memang boleh nampak dan kerap diganggu. Wow. Jadi lepas pada kita orang dah berkawan, kerap lepak minum apa semua, dia rajin share. Nak ceritakan masa aku lepak dengan dia lagi banyak bercakap daripada aku tau. Maksudnya dia yang banyak share pengalaman dia sebab dia banyak pergi overseas. So banyaklah kisah-kisah yang dia share kat aku tu masa dia kerja kat kapal. Walaupun dia seorang chef, dia tempuhi pelbagai memori misteri tau dengan benda-benda macam ni. So seronok lah borak dengan dia kan. Okey, tanpa melengah masa lagi, aku nak cerita kes yang terjadi ni. Okey, aku kawan dengan dia. Aku just kawan and aku tak ada macam terikut cara dia. Contoh dia macam kalau dia pergi clubbing ataupun dia minum ke apa, aku tak join. Aku hanya lepak dengan dia minum-minum kopi dan dia hormat. Senang cerita macam ni lah. Dia hormat agama aku hormat agama dia. Maknanya kita orang tak terkait dengan benda macam tu. So bila macam dia nak lepak kat satu tempat yang dia rasa macam orang Islam tak boleh masuk, even though masa tu aku tak pakai tudung, dia respect. Dia takkan ajak aku pergi ke tempat macam tu. Dan aku pun respect tempat dia. Maksudnya macam kalau dia nak pergi minum kan, aku tak ada macam, ya apalah you minum apa semua. Aku tak macam tu. So kita selesa berkawan sampai ke satu peristiwa tu di mana kita orang keluar. Lepas tu masa tu jugalah kita orang berselisih dengan satu kejadian accident tau. Okey, sangat-sangat creepy. Accident tu kereta terbalik and ada yang meninggal. Sebab apa aku yakin tu kan, sebab masa kemalangan tu terjadi, memang aku ada nampak jemaah-jemaah yang orang dipenuhi darah. Aku tak adalah nak cakap yang itu adalah jemaah orang yang accident pada masa tu. Boleh jadi yang sebelum-sebelum ni ke, tak tahu. Sebab pada masa tu banyak sangat jemaah yang menyerupai seperti orang tengah lalui accident tau. Maksudnya diorang ni dipenuhi dengan darah. Lepas tu ada yang tak cukup sifat berjalan. Memang banyak pada masa tu. So waktu kejadian tu aku terkejut sebab aku dah nampak penuh macam benda-benda tu dah banyak kat situ. Jadi nampaklah kereta terbalik tu, tapi lebih kepada jemaah tu. Jadi kawan aku yang tengah memandu kereta ni, dia nampak kejadian accident tu and dia macam, wah macam tu kan. Macam dia kata tu, ini teruk ni accident, mesti ada yang mati apa semua macam tu. Kau kena ambil dia cakap tu kan. Lepas aku macam pelik, kena ambil apa, dia nak ambil gambar ke? Dia macam snap dengan handphone dia snap gambar macam tu kan. And aku pun macam, oh tak apalah kan, biar je lah. Aku anggap macam dia ni macam seseorang yang suka macam bila ada accident dia ambil gambar and then dia share ke orang lain, beritahu ke apa ke. Aku anggap macam tu je kan. So kita orang pun terus gerak. Jadi waktu tu aku tak cerita dekat dia yang apa aku nampak tu. Lepas tu kita orang pergi lepak dekat kedai makan. Okey, masa kat kedai makan tu dia cakap kat aku, minggu depan dia nak pergi outstation tau. So dia cakap kat aku, lepas ni tak ada geng lepak lah, apa boring lah, akan rindu lah apa semua kan. Borak-borak santai biasa. Masa tu dia nak pergi Singapura tau, seminggu tak silap aku. Lepas
lepas pada kejadian tu kan. Lepas tu aku cakap okay tak apa, sebab aku memang kerap gila jumpa dia, and aku memang macam tak adalah macam kerap sangat, maksudnya macam kalau bila aku nak lepak minum, aku akan prefer lepak dengan dia daripada aku lepak dengan kawan-kawan Melayu macam tu. Sebab dia ni macam simple sangat-sangat, dia tak menggatal, plus dia macam chill je, dia macam tak ada pun beria-ria ke, dia tak ada nampak pun macam nak ke arah-arah yang tak baik. Macam seronok lah kawan dengan dia, and dia pun hormat agama kita pun hormat agama dia, so macam okay. Jadi lepas pada dia dah pergi outstation seminggu tu, aku memang tak jumpa dia langsung tau. Okay. Jadi waktu tu tak ada apa-apa peristiwa berlaku. Sampailah dia dah balik daripada outstation, dia memang cari aku. Dia nak ajak aku lepak. Dia kata dia ada satu pengalaman, dia nak share dengan aku. So aku macam excited lah, macam okay. And dia kan chef kan. Dia ni setiap kali jumpa aku kan, dia akan bawa makanan. Makanan dia memang best lah, sebab pernah jadi chef dekat kapal, pernah jadi chef kat hotel-hotel terkemuka. So makanan dia macam best-best lah. Macam design dia pun best-best. So dia memang akan, bila dia pergi mana-mana jauh-jauh lah, dia akan bagi aku makanan macam tu lah. Lepas tu aku pun macam okay, start nak jumpa dia kan. Bila dah jumpa dengan dia tu, waktu tu aku tengok badan dia macam kurus sikit tau. Dia macam tak macam first yang aku kenal dia. Dia macam cabi-cabi sikit. Tapi masa aku jumpa dia lepas dia outstation dekat Singapura tu, dia kurus. Memang kurus. Lepas tu aku tanya kat dia, you busy kerja sangat ke kan, sampai you tak sempat makan ke apa semua. Lepas tu dia pun macam pening kepala, dia macam geleng kepala macam tu. Atau aku cakap apa yang berlaku kan, kenapa macam ni, ada masalah ke apa semua. Aku borak dengan dia. Lepas tu dia cakap kat aku, dia kata dia straight seminggu tak tidur, hanya tidur dalam sejam 2 jam macam tu je. Lepas tu aku cakap kenapa? Aku macam pelik lah kan, kenapa pula tak tidur, busy sangat ke? Lepas tu dia cakap tak. Lepas tu dia pun share kat aku, dia lalui pelbagai gangguan. Dia rasa dia macam dia tak boleh tidur, malam-malam dia rasa macam ada benda dekat hotel yang dia tidur tu. So dia kata, I tak tahulah benda tu dekat dalam hotel dia ke, ataupun dekat diri dia sendiri yang problem ke, ataupun macam mana dia tu kan. Lepas tu dia cakap lah, masa dia dekat Singapura, dia ada jumpa seorang pakcik ni, umpama macam bomoh lah, lebih kurang macam tu kan. And orang tu cakap benda tu banyak sangat dekat dia. Lepas tu dia gelak, dia cakap tu kan. Lepas dia gelak, dia balik kat bilik dia. Malam tu dia kata dia tindih macam satu benda yang sangat-sangat berat. Lepas tu pagi tu dia bangun, badan dia gatal. And aku pun macam, oh ya ke? Tapi masa first aku jumpa dia tu, maksudnya masa dia pick up aku, yang kita orang pergi kat kedai makan, aku tak nampak apa-apa jemaah pun dekat badan dia tau. Maksudnya aku tak nampak lah dekat luaran, sebab aku ni kalau macam dalaman dia, kalau benda-benda dalaman, aku tak boleh nampak, melainkan benda tu mengeluarkan diri dia, menjelma dan sebagainya kan. Lepas tu aku macam pelik, aduh kesiannya, macam mana aku nak tolong dia kan. Lepas tu aku macam terfikir lah, boleh ke dia berubat dengan orang Islam kan. Aku macam aku saja cakap kan, macam aku cakap lah kepercayaan kita sekian-sekian macam ni, kalau nak try, kalau dia rasa okey, dia rasa macam tak ada masalah, boleh lah nak cuba jumpa seorang ustaz ni, aku cakap tu kan. Lepas tu dia kata dia macam okey kan, okay, lepas tu dia kata okey tak apa, nanti dia cari time yang free lah, kalau nak pergi pun mesti nak pergi siang kan, macam tu. Lepas tu aku pun cakap tak apalah, depends on you, kalau you dah free apa semua boleh contact kan. Okay, lepas tu dia pun okey, habis lah kat situ. Hari tu memang aku tak nampak dia pelik, cuma badan dia kurus saja tau. Lepas tu esok tu pula dia chat aku, dia minta aku buat paranormal kat rumah dia. Aku dah macam apa hal dia ni tiba-tiba ajak aku buat paranormal kat rumah dia. Aku dah mula fikir bukan-bukan. Aku rasa macam ini bukan ni, dia bujang, apa dia nak ajak pergi rumah dia kan. Aku dah fikir ke arah lain lah. Lepas tu dia macam kata okey tak apa, you ajak tim lain ke apa semua, mari pergi, sebab I rasa rumah I ni memang dah masalah sangat-sangat. Dia kata malam tadi dia kata kerusi bergerak sendiri. Lepas tu dia dengar bunyi orang macam pecah benda dekat dapur, tapi bila dia pergi dapur tak ada apa-apa kan. Lepas tu aku kata, aku pun macam tak apa, nanti fikir dulu, aku bincang dengan kawan aku cakap tu. Sebab sebelum ni aku pergi paranormal tu dengan satu geng aku ni tau. Lepas tu aku pun try lah chat diorang, macam nak try cakap lah, kata okay aku ada satu kawan ni rumah dia problem, jom kita try pergi tengok kan. Lepas tu masa tu hari apa, masa yang dia cakap tu hari Selasa, kita orang pergi rumah dia hari Khamis tau, Khamis malam Jumaat. Jadi ada seorang daripada kawan aku yang grup paranormal tu, dia cakap okey tak apa, kita pergi malam ni sebab nanti senang sikit, sebab dia ni memang boleh berubat-ubat. Lepas tu aku cakap lah, yang kita nak pergi ni Chinese tau, tak apa ke? Lepas tu dia cakap, dia suruh tanya kat rumah dia ada tak tokong semayang dia kan. Lepas tu aku tanya kat member aku tu, dia kata tak ada. So kita orang pun pergi. Aku tak tahulah apa motif dia, apa yang dia, kenapa dia tanya benda tu, ada ke tak, macam seolah-olah macam disebabkan kalau ada benda tu tak boleh nak pergi ke apa ke, wallahu alam. Aku tak tahu kenapa dia tanya, tapi itu soalan yang ditanya oleh kawan aku yang paranormal tu. Jadi kita orang pun pergi kat rumah kawan aku tu, kawan aku yang Chinese tu. Dia duduk apartment tau. Jadi masa kita orang kat koridor tu, pintu dia dekat sini, daripada jauh ni aku dah nampak satu jemaah gelap tau. Macam tak berapa nampak rupa
lupa dia, tapi gelap betul-betul depan pintu dia. Masa tu aku dah rasa macam tak sedar hati, sebab aku macam rasa macam aku rasa macam tak sedar hati lah. Aku rasa macam, betul ke kita nak pergi ni, ke kita nak balik? Aku cakap kawan aku kan. So kawan aku ni cakap, tak apalah, kita kan ramai, cuma pergi kau yang saja kan. Okay, so jalan sampai je kat situ. Kawan aku ni macam dah baca-baca. Aku cakap kat yang leader yang bawa kita orang tu, kira geng paranormal aku ni, aku cakap kat dia, sampai kat depan pintu tu boleh start dah kot ru'yah apa yang patut. Lepas tu dia cakap, okey, dia macam tu kan, sebab dia memang tahulah aku memang boleh nampak-nampak ni. Jadi sampai kat pintu tu dia dah baca-baca semua. Okey, buka pintu rumah kawan aku ni, memang rasa angin kuat gila. Angin yang bukan angin biasa-biasa, angin yang sejuk macam aku masuk dalam peti ais tu. Memang sejuk sangat-sangat tau. Dia rasa macam semacam semua orang rasa seram sejuk pada waktu tu. Jadi waktu tu kawan aku ni baru macam bila dia buka pintu kan, dia macam baru nak pergi ambil, nak buat apa yang patut kat dapur ke macam mana entah. Lepas tu aku cakap dia, tak apa, you tak payah nak buat apa-apa, kita nak tengok rumah je kan. Lepas tu dia cakap, itulah. Masa tu mata dia dah hitam bawah tau. Dia macam dah macam tak cukup rest lah. Lepas tu aku cakap kawan aku yang lain ni, kita orang pergi masa tu, yang leader tu satu patut apik dia je 4 orang ke 5 orang, termasuk aku 6 orang, macam tu lah, aku tak silap. Aku tak ingat berapa orang yang pergi. Alhamdulillah, sorry. Aku rasa ramai macam tu lah. Okay, lepas tu kita orang pun bahagi tempat. Ada yang kawan aku tu dia bawa kamera, dia nak tengok. Macam kamera tu bukan kamera untuk merakam tau. Dia macam kamera yang hanya detect benda-benda tu. Kamera ke? Bukan kamera, dia macam kamera tapi alat yang macam tu lah. Lepas tu masa kita orang nak start tu, azan masa tu dengar, sebab rumah dia ni dekat dengan masjid. So adalah terdengar lah sikit sayup-sayup kan suara azan. Waktu tu isyak, if I'm not mistaken. Lepas tu kawan aku ni pun kata, nak minum makan. Lepas tu aku cakap, tak payah. Lepas tu dia macam termenung semalam. Lepas tu dia ulang balik cerita apa yang dia check aku tu. Dia cerita kat member aku yang lain ni. Dia cerita lah semalam kerusi yang ini bergerak ke sini. Dia tunjuk balik macam mana cara tu kan. Lepas tu dia kata langsir dia tu baru jatuh. Memang masa sampai kat rumah dia tu, langsir dia dah terjatuh separuh tau. Macam kan langsir kita kan ada yang langsir dengan kayu tu kan, yang tu dah terjatuh. Lepas tu dia cakap yang itu baru terjadi malam tadi. Dia kata benda tu macam tiba-tiba macam ada something yang nampak macam tarik. Dia kata itu adalah first time dia nampak perkara macam tu, sebab sebelum dia tak pernah nampak macam tu. And masa kat ruang tamu dia, aku tak nampak apa-apa jelmaan pun. Lepas tu aku macam pelik lah kan, kenapa tiba-tiba benda ni jadi. So aku kata, boleh tak nak tengok kat you punya bahagian bilik? Dia cakap, okey pergi. Dia ada 3 bilik tau. So aku pergi tengok satu-satu. Aku tanya dia bilik dia mana, master bedroom kan. So ada 2 lagi bilik tu dia letak kain dan barang-barang dia lah. Lepas tu aku tengok, rupa-rupanya dekat bilik pertama dia tu ada satu macam nak kata lembaga pun ya kot, macam tu lah dia duduk. Aku tu tiba rasa meremang pula masa nak cerita benda ni. Okey, sambung balik. Masa aku buka pintu bilik dia tu, aku dah nampak satu lembaga kat atas katil tau. Memang besar sangat-sangat. Memang besar memenuhi katil dia tu. Jadi masa tu aku dah tengok, aku intens sikit. Lepas tu aku undur. Aku panggil yang kawan aku yang boleh berubat tu. Aku suruh dia ru'yah kat dalam bilik tu. Jadi lepas tu aku pergi ke bilik sebelah, bilik barang-barang dia. Masa aku sampai je dekat bilik tu, aku tengok je tak ada lama dia ada satu rak tu yang penuh dengan kasut tau. Aku intai macam tu je, rak tu terus jatuh, semua barang-barang terabur. Lepas tu aku macam terkejut lah. Lepas tu aku terus panggil yang kawan lain tu suruh tengok kan. So masa tu bila dah keadaan jadi macam tu, aku tak nampak apa-apa jemaah. Tapi bila aku nak pusing ke belakang tu, aku terasa macam ada orang tarik tau. Masa tu aku free hair. So aku rasa macam orang tarik rambut aku. Lepas tu bila aku pusing tak ada apa-apa. Lepas tu aku cakap kat kawan aku tu, aku tanya kat dia, masa you pergi outstation tu ada tak benda-benda pelik yang you buat ke, benda apa ke yang you rasa? Lepas tu dia tak dapat detect tau benda apa. Sebab gangguan tu dia kata daripada dia dekat sana, dekat hotel sana lagi membawa ke rumah. Sebelum dia kata dia tak pernah ada gangguan kat rumah dia. Even dia keluar dengan aku, dia lepak kakak kita lepak sambil tengok bola apa semua kan. Lewat malam dia balik pun dia kata dia tak pernah ada gangguan. Malah kadang-kadang dia balik dia tak mandi terus tidur pun tak ada apa-apa gangguan. Tapi lately lepas dia balik pada outstation tu, dia kata macam-macam berubah. Dia kata dia macam kena gangguan yang berterusan. So aku macam ya ke? Lepas tu aku macam tak tahu kat mana silap dia. And then aku pergi kat satu lagi bilik. Last bilik dia tu bilik kain tau. So masa aku pergi kat bilik kain tu lah, aku ada nampak kain-kain dia tergantung. Dia ada banyak gila baju macam tergantung kat wardrobe dia. Lepas tu ada satu kat bahagian tepi tu, dia macam susuk tubuh manusia tau, tengah duduk dekat dalam almari dia tu. Waktu tu aku memang sangat terkejut sebab mula-mula aku tengok kain dia, cantik aku tengok wardrobe dia lah. Lepas tu bila aku tengok macam tu, tiba-tiba ujung tu kan, tiba-tiba aku nampak macam tangan. Maksudnya ada something yang seperti manusia dekat situ. Aku pun menjerit, weh benda apa ni? Aku macam jerit kuat gila. Aku lari sampai kat ruang tamu. Kawan aku cakap okey dia pergi tengok. Lepas tu kawan aku ru'yah kat situ. Bila dia baca beberapa ayat kan, kawan aku tengah baca ayat-ayat ru'yah ni kuat sangat-sangat. Dia duduk kat
tengah koridor tu. Lepas tu barulah aku nampak benda-benda terbang macam bersilang-silang dia macam tu sampai kat ruang tamu tu, dekat sliding door tu dia hilang macam tu sahaja. And kawan aku ni macam dia tiba-tiba lepas kejadian benda tu keluar, dia tiba-tiba rasa macam energi lain dia rasa macam dia dah pergi ke? Dia buat kelakabut macam tu. Lepas tu aku cakap, you nampak ke? Lepas tu dia cakap, tak, I rasa macam lega sikit macam tu. Rasa macam ringan sikit sebab tadi rasa badan dia berat. Tapi masa tu aku tak nampak apa-apa kat dia. Mungkin benda tu kat dalam badan ke, malam. Lepas tu dia pergi mandi and kita orang ajak dia pergi makan. Keluarlah, kita orang keluar apa semua. Bila dah balik rumah masing-masing, masa aku balik tu, malam tu memang aku tak boleh tidur tau. Aku rasa macam ada benda yang duduk dekat dengan aku tau. Tapi aku tak nampak. Mungkin dia duduk belah belakang, belah tepi, aku tak tahu sebab aku memang tak nampak dengan real mata aku. Cuma aku dapat merasakan benda tu. Jadi masa tu, malam tu aku nak tidur, aku pasang Yasin tau. Aku pasang surah Yasin. Aku pun baring. Tengah aku tidur macam tu, tiba-tiba aku terdengar macam ada orang bisik kat telinga aku. Tapi dia bisik tu macam dia bisik, dia ada cakap something tapi aku tak ingat dia cakap apa. Tapi berbunyi something lah yang membuatkan waktu tu aku fikir macam ada benda tak kena ni. Disebut tu macam seolah-olah disebut sesuatu yang membuatkan aku terfikir satu tempat. Lepas tu aku bagi tahu kat kawan aku yang Chinese ni. Aku tak ingat tahu masa tu aku bisikan apa yang aku dapat tu. Tapi waktu tu aku ingatlah peristiwa lepas aku dengar bisikan tu. Aku terus bagi tahu kat kawan aku tu. Lepas tu kita orang lepak, tak tahu macam mana. Malam tu kita orang lepak kat McD, kita orang bincang-bincang, nak fikir, nak tahu macam mana, daripada mana punca benda tu kan. Duk fikir-fikir, aku terlintas. Aku cakap macam ni, ke you ada tegur masa kita nampak accident teruk tu? Sebab masa tu kan aku nampak banyak sangat jemaah. So aku rasa macam mungkin ada something yang dia tegur sebab dia ada cakap sesuatu ataupun gambar yang dia ambil ataupun video yang dia ambil tu. Aku cakap tu, dia ada ambil video kan, gambar ke apa ke? Aku cakap macam tu sebab aku macam tiba-tiba aku terlintas disebabkan gangguan yang kat rumah aku tu. Aku terkena macam bisikan tu. Aku seriously tak ingat apa yang dia cakap, tapi benda tu yang membuatkan aku bagi hint lah, macam benda tu hint yang membuatkan aku teringat kejadian tu. Dan aku tanya kat kawan aku tu tentang kejadian accident tu. Aku pun tanya dia, video ke gambar ke, delete lah ataupun terkait. Lepas tu dia cakap, boleh jadi ke macam tu? Macam mana boleh terkait apa semua? Dia cakap yang terkait aku kan. Lepas tu aku macam, tak, in case lah you ambil benda tu yang membuatkan benda tu marah ke apa ke. Terus aku cakap kat dia, sebenarnya I dah nampak something yang tak berapa best tau masa kita lalu kat Kemalangan tu. Tapi I tak cakap kat you, just in case you ambil video ataupun gambar, punca, aku cakap tu, punca, kita tak tahu. Aku cakap itulah kat dia sebab before ni pernah terjadi peristiwa macam ni masa I dengan kawan I. Aku berceritalah kisah-kisah yang terkait kenapa aku cakap mungkin sebabkan gambar dan video tu. Lepas tu senyap, lepas tu dia fikir lama apa semua kan. Lepas tu dia macam terus minum, buat dia tak tahu. Aku macam tunggu jawapan daripada dia kan. Dia nak padam ke, dia tak nak padam ke. Lepas tu aku cakap, okay, tak apa. Kalau you rasa tak percaya, tak apalah. Tapi try je lah, tak salah pun kan. Lepas tu aku cakap dia, sebab I rasa you tak perlukan pun video dan gambar tu. Kalau you simpan pun. Sebab benda pun dah lama. Macam tu. Lepas tu dia diam lagi apa semua kan. Okay, kita orang settle dah bayar. So nak balik lah. Lepas tu masa dalam perjalanan nak balik, betul-betul nak dekat dengan rumah aku, nak sampai dia nak drop aku dah. Tiba-tiba dia cakap macam ni, I ada benda nak cakap kat you ni, tapi I tak tahulah mungkin ada terkait ke tak ke, tapi I just nak cakap je lah. Masa accident tu, I ambil gambar dengan video. You ingat I nak buat apa? You ingat I nak send kat orang-orang ke, nak beritahu ke apa? Tak, dia tu. Lepas tu aku cakap, okay, then kenapa you buat benda tu? Lepas tu dia cakap, sebab dia nak ambil nombor plate kereta tu. Kat situlah terselah dan terbongkarnya kisah. Rupa-rupanya dia ambil nombor kereta yang accident tu, yang terbalik tu, untuk pergi beli nombor. Dia tikam nombor yang accident tu. So, dia kata masa dia buat tu memang dia dapat duit tau. Kiranya dia dapat bukan first prize, tapi dia dapat lah second ke third prize kan. Dia dapat sebab dia beli yang tak mahal punya. So dia dapat dalam berapa ribu, puluh ribu lah dia kata. So duit tu dia memang simpan dan separuh daripada tu dia ada guna lah. Tak tahulah, aku tak tanya lah dia buat apa. Tapi dia memang dapat price daripada nombor yang dia beli tu. Jadi kat sini aku nak cerita kat korang, bukanlah aku nak cakap kalau macam ada kepercayaan setengah bangsa ni kan, kalau dia beli nombor daripada kereta accident apa semua, dia kira macam dia tikam nombor tu lah contoh kan. Bukanlah semestinya korang akan dapat disebabkan korang ambil nombor daripada Kemalangan tu. Tak. Maksudnya mungkin itu kepercayaan dia orang ke apa semua, aku tak tahu. Tapi mungkin tiba-tiba kebetulan luck member aku ni dapat pula kebetulan masa dia beli macam tu. Dan sebab itulah dia percaya bila mana ada yang terjadi Kemalangan ke apa semua, dia akan ambil nombor plate kereta tu untuk dia beli nombor. Dia akan main nombor, guna nombor yang dia Kemalangan tu. So bila dia cakap aku macam tu, aku macam terus terdiam. Aku macam nak cakap benda tu ada terkait pun aku rasa macam serba salah sebab aku pun tak tahu kan macam mana purata kiraan ni. Mungkin kebetulan sahaja,
Tapi bagi aku yang menguatkan mengatakan kenapa dia kena kacau tu mungkin sebabkan dia rakam video tu ataupun dia ambil gambar ke, ataupun ada benda yang salah ke, mungkin sebersikit terkait ataupun dia tertegur ke macam mana ke, wallahu alam. Sebab apa dia kena ganggu tu aku tak dapat pasti. Sebab masa kawan aku yang ruqyah tu pun dia pun tak dapat tahu kat mana silap member aku ni. Jadi aku cakap kat dia, padam je. Kiranya macam kita try. Okay, bukanlah nak kata bergantung harap pada kejadian tu, tetapi cuba je. Sebab aku cakap kat dia yang aku ni pernah kena benda macam tu. Contoh dia macam aku nampak satu Jumaat aku ambil gambar, tiba-tiba tak ada lama lepas tu handphone aku hang lah, lepas tu video tu terpadam sendirilah, handphone aku termain sendiri. Macam gangguan yang orang kata tak semena-mena terjadi tau. So aku terfikir macam tu sebenarnya, tapi tak boleh lah jadikan reason yang aku bagi tu sebagai orang kata apa, pegangan kan. Sebab benda tu kebetulan, kita just buat je, kita tak yakin pada benda tu. Sebabnya setiap yang berlaku semua Allah yang tentukan. Cuma aku cakap macam, aku tak adalah cakap macam tu kat dia, maksudnya aku cakap memang Tuhan dah tentukan macam ni, tapi kita try je. Aku cakap macam tu. So aku berkias-kias lah, sebab kita tak boleh direct cakap macam ni, sebab kita yelah Tuhan kita lain, Tuhan dia lain kan. So banyaklah berlapis-lapis cakap aku. Tapi dia dengar. Lepas dia dengar tu kan, dia pun macam rasa, I rasa mungkin jugalah kot sebabkan benda ni apa semua. Dia pun cari video tu semua. Dia pun nak try padam lah. Jadi masa dia padam gambar tu tak ada apalah. Lepas tu dia buka video tu. Sebelum tu dia play dulu kan. Dia tengok dulu macam itulah, I pun tak perasan masa rakam ni sebab I memang fokus nak ambil nombor plate kereta tu. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu aku pun nak tengok lah video tu. Jadi bila aku tengok, ya kat situ terselah sangat-sangat. Kereta tu kan terbalik. Lepas tu ada nampak susuk benda bergerak. Dia tak nampak real macam manusia tau. Dia nampak macam gelap je, gerak, bangun and then hilang. And aku tanya kat kawan aku, cuba you tengok kat sini, you nampak tak pergerakan something ni, you nampak tak pergerakan kelompok hitam ni? Lepas tu dia kata, oh yes nampak ni macam tu. Maknanya termasuk dekat dalam rakaman tu. Aku tak tahulah, mungkin teguran ke apa ke, wallahu alam. Tapi benda ni kita tak boleh percaya sangat, mungkin kebetulan kan. So bila dah terjadi macam tu, dia pun padam video tu. Lepas padam video tu, tak tahu kenapa balik rumah dia tak kena gangguan dah. Bila dia cakap dia tak kena gangguan dah, aku memang terkejut gila-gila. Sebab aku rasa macam, serius lah, sebab kan benda macam tu kau kena ganggu kuat-kuat, teruk-teruk hardcore punya, hanya kerana dia padam video dan gambar tu. Aku rasa macam, serius lah, logik ke benda ni, betul ke benda ni berlaku? Tapi kawan aku tu memang cakap betul-betul, and dia sendiri tak ada pun mengadu yang dia ada gangguan dah lepas pada kejadian tu. So aku pun macam percayalah benda tu. Cuma kat sini, apa yang aku sampaikan kat korang ni, aku share ni adalah pengalaman yang pernah terjadi dekat aku dengan kawan aku, dan aku hanya nak share kat korang sahaja. Setiap cerita aku dalam kisah hari ni bukan bererti aku nak katakan yang kalau korang nak nombor yang betul-betul kena, korang kena ambil nombor residen apa semua. Tak, aku tak mengajar benda ni. Sebab setiap yang berlaku semua atas ketentuan Allah. Nak jadi, tak jadi kan. Dan aku bukan nak menegakkan kat sini setiap perkara yang korang ambil apa-apa semua tu, bila korang padam dan terus hilang gangguan apa semua, itu pun tak juga. Dia umpama macam ni lah, kita anggap macam ni je. Dia orang ni dekat alam dia orang. Okay, benda-benda ni dalam alam mereka. Jadi kita di alam kita. Bila kita cuba untuk memasuki alam mereka, dia akan jadi satu benda kelainan sebab kau dah menentang takdir. Maksudnya macam, yelah kita tak nampak, buat apa kita nak masuk ke alam dia? Kita nak ceroboh kehidupan dia sedangkan kita tak nampak. Kita usaha, struggle untuk masuk ke tempat dia, memanglah jadi satu benda yang tak best. Sama macam kau pergi hutan, kau pergi hiking ke apa semua, tapi tangan kau gatal duk petik-petik bunga kat situ, tup-tup terkena tegur, and then korang tiba-tiba jadi menggigil, terus demam dan sebagainya. Umpama orang kata kena sampuk lah, lepas tu orang kata kena tegur lah. Benda-benda ni betul sebab kita, maknanya kalau kejadian tu terjadi disebabkan kesalahan kita ataupun disebabkan kita yang starting cari pasal tau. Benda tu tak mustahil, tapi bukanlah aku nak menegakkan kat sini yang macam kalau korang buat tu memang korang akan kena balasan. Tak. Sebab semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah takdirkan korang petik banyak mana bunga kat hutan tu tak kena gangguan, alhamdulillah korang memang tak kena gangguan. Mungkin memang tak ada apa-apa yang patut korang kena waktu tu. Dia umpama macam tu lah. So jangan ambil serius apa yang aku cerita ni seolah-olah macam aku nak bagi tahu kat korang apa yang aku cerita ni korang kena ikut. Tak, ni pengalaman kita berbeza. Jadi aku share pengalaman ni untuk jadikan pengajaran ke depan. Yang selebihnya terpulang pada korang nak percaya macam mana ke, nak buat macam mana, nak dengar macam mana ke, terpulang. Ini kisah pengalaman aku dengan kawan aku tu, dan aku sendiri pun waktu kejadian tu, lepas dia kata dia tak diganggu tu, aku macam shocking. Dan mungkin juga itu adalah pengajaran dalam hidup kita. And untuk pengetahuan korang, lepas pada kejadian tu, member aku tu dah tak main nombor. Aku nampak tadi kat situ perubahan tu terjadi.
Maknanya setiap yang berlaku tu ada hikmah dia. Tak kisahlah bangsa apa, agama apa pun. Dah ditakdirkan macam tu. So itulah dia kisah pengalaman kawan aku tu. Jadi terkait, itulah dia cerita dia. Sampai di sini sahaja perkongsian aku hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terkulis hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.